Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Nazir. Nombor metrik 068760. Hari ini kita akan membahas mengenai kitab Syarah Matan Jauharut Tauhid. Pendahuluan bagi kitab ni dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam yang melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada hamba-Nya, serta selawat dan salam ke atas junjungannya Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nama penuh penulis bagi kitab Syarah Matan Jauharut Tauhid ialah Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Qudus bin Wali Al-Syahir Muhammad bin Harun Al-Laqani Al-Maliki Al-Misri, yang lahir pada tahun 1041 Hijrah. Beliau terkenal dengan gelaran Burhanuddin. Beliau juga merupakan seorang mufti pada abad ke-17 dan juga merupakan seorang profesor di Universiti Al-Azhar Kairo, Mesir. Di samping menjadi tenaga pengajar, Imam Ibrahim Al-Laqani juga penulis yang sangat aktif. Salah satu kitabnya iaitu Kitab Syarah Matan Jauharut Tauhid kerap kali dijadikan sebagai sumber rujukan ulama ahli kalam. Matan Jauharut Tauhid ini disusun dalam bentuk puisi, iaitu nazam yang merangkumi 144 bait. Antara perbahasan yang dibincangkan adalah kewajipan mengenal Allah, 20 sifat wajib bagi Allah, keimanan dan keislaman, perbahasan kenabian dan kerasulan, dan macam-macam lagi. Hari ini saya akan membahas mengenai bab 1 dalam kitab Syarah Matan Jauharut Tauhid, iaitu bab kewajipan mengenal Allah Ta'ala. Bab ini membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau makrifatullah merupakan tunjang utama bagi manusia yang melafazkan kalimah dua syahadah. Jika sesuatu yang diciptakan, pasti akan ada yang menciptakan. Maka setiap makhluk atau karya yang diciptakan pasti ada tujuannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Maksudnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut, ialah tidaklah tepat bagi Muslim beribadah akan tetapi tidak tahu akan siapa yang ia ibadahi. Maka dengan ini diwajibkan bagi orang Muslim mengenal Allah terlebih dahulu sebelum beribadah. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maksudnya, maka ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan berhak dan ibadah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Surah Muhammad ayat 19. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengenalnya dan yakin bahawa tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah melainkan Allah. Ramai daripada kalangan ulama membicarakan bahawa hal yang menjadi kewajipan bagi insan adalah dengan mempelajari akidah untuk mentauhidkan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam rukun Islam yang pertama, iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah
Dan seseorang yang memeluk Islam itu perlu mendalami lagi makna kalimah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebahagian ulama berpendapat bahawa tidaklah sah bagi seseorang itu berkeyakinan dengan ikut-ikutan. Sebagaimana contoh, saya berkeyakinan sebagai si fulan itu yakin, maka tidak sah baginya dan wajib ke atasnya untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang ia yakini. Akan tetapi, terdapat mazhab jumhur yang menyatakan sah terhadap seseorang yang berkeyakini secara ikut-ikutan atas dasar ketidaktahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathi Hakimi bin Mustafa. Nombor metrik 067469. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya dalam bab 2, iaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Baiklah, bab yang kedua ini membahaskan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Seperti yang sedia maklum, bahawa Allah memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna dan bilangannya sangat banyak. Wajib bagi setiap mukallaf yakin dengan sifat Allah yang 20 dan perlu juga bagi mukallaf itu berpegang teguh dengan sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah merupakan lawan kepada sifat wajib bagi Allah. Bahkan pula, sifat wajib bagi Allah itu terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat ma'nawiyah. Sifat 20 wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud, yang bermaksud ada. Yang kedua, kidam, yang bermaksud terdahulu ataupun yang terawal. Yang ketiga, baqa', yang bermaksud kekal. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis, yang bermaksud berbeza dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsih, yang bermaksud berdiri dengan sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, yang bermaksud tunggal ataupun esa. Yang ketujuh, qudurat, yang bermaksud berkuasa. Yang ke-8, iradat, yang bermaksud berkehendak. Yang ke-9, ilmu, yang bermaksud mengetahui. Yang ke-10, hayyah, yang bermaksud hidup. Yang ke-11, sama', yang bermaksud mendengar. Yang ke-12, basar, yakni melihat. Yang ke-13, kalam, yang bermaksud berbicara. Yang ke-14, kaunuhu qadiran, yang bermaksud keadaannya yang berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu muridan, yang bermaksud keadaannya yang berkehendak. Yang ke-16, kaunuhu aliman, yang bermaksud keadaannya yang mengetahui. Yang ke-17, kaunuhu hayyan, yang bermaksud keadaannya yang berperhidup. Yang ke-18, kaunuhu sami'an, yang bermaksud keadaannya yang berpendengar. Yang ke-19, kaunuhu basiran, yang bermaksud keadaannya yang berpelihat. Yang ke-20 dan yang terakhir, kaunuhu mutakalliman, yang bermaksud keadaannya yang bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Muhammad Nazri. Nombor matriks 068486. Saya akan membentangkan bab ketiga, iaitu keimanan dan keislaman.
Islam dari segi sudut bahasa ialah berasal dari perkataan salama yang membawa makna iaitu taat dan patuh, aman dan damai, serta terlepas daripada kekurangan zahir dan batin. Manakala dari segi sudut istilah pula membawa makna iaitu tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah, seperti apa yang disampaikan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Bagi iman pula berasal dari perkataan al-am yang bermaksud aman dalam kata erti lain, tidak rasa takut. Dari segi sudut istilah pula ialah mempercayai Allah dan para rasulnya dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa sebarang keraguan dan syak. Iman, Islam dan ihsan telah dinyatakan ataupun telah terdapat dalam hadis yang kedua, iaitu membawa maksud daripada Umar radhiyallahu anhu telah berkata, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih kainnya, sangat hitam rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, iaitu orang yang bermusafir, dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya, sehingga dia duduk berdekatan dengan Rasulullah. Lalu dia menyandarkan kedua-dua lututnya kepada kedua-dua lutut Rasulullah dan meletakkan kedua-dua telapak tangannya ke atas paha Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, kabarkanlah kepada dariku hal Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu ialah membawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan semayang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya." Dia berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun tercengang kerana dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Katanya lagi, "Maka kabarkanlah kepadaku hal iman." Rasulullah SAW menjawab, "Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya, dan engkau beriman kepada takdir, baiknya dan jahatnya." Dia berkata, "Benarlah engkau." Kemudian dia bertanya lagi, "Maka sekarang kabarkanlah kepadaku hal Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau." Antara rukun keimanan ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, iaitu hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar, takdir. Manakala rukun Islam ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat fardu 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan mengerjakan haji pada mereka yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izwan bin Muhammad Zakir. Nombor metrik pula bernombor 068395. Saya akan membahaskan atau membentangkan bab yang terakhir dari kitab Syarah Matan Jawharah At-Tauhid. Bab yang terakhir ini bertemakan perbahasan kenabian dan kerasulan. Seperti yang sedia kita maklum bahawasanya wajib bagi seseorang Muslim itu beriman dengan para nabi dan para rasul. Bagi orang yang mengingkari dengan beriman kepada para nabi, maka dia sama sahaja seperti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nerakalah tempat baginya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maksudnya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman, semua beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitabnya dan Rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membezakan seorang pun dengan yang lain daripada Rasulnya.
dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kami kembali. Ada pendapat mengatakan bahawa jumlah sebenar bagi para Nabi ialah seramai 124,000 orang, manakala jumlah bagi para Rasul pula seramai 313 orang. Akan tetapi, yang wajib kita ketahui hanyalah 25 bilangan para Nabi dan para Rasul, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Maksudnya, dan kami telah mengutuskan beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-Rasul yang tidak kami ceritakan hal kepada kamu. Antara 25 para Nabi itu ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Ada pendapat mengatakan terdapat perbezaan antara Nabi dan Rasulnya. Di antaranya ialah nombor 1. Bagi Nabi, disuruh menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Walhal Nabi pula ialah wahyu diturunkan juga, tetapi tidak disuruh untuk menyampaikannya. Nombor 2. Bagi Rasul, kitab atau hukum hakam diturunkan kepada mereka yang tiada dalam syariat yang sebelumnya. Bagi Nabi pula, diutus untuk menyeru kepada syariat yang telah diturunkan sebelumnya tanpa didatangkan dengan kitab atau hukum yang baru. Yang ketiga, diutuskan kepada kaum yang kafir dan ingkar bagi para Rasul, dan bagi para Nabi pula, diutuskan kepada kaum yang beriman untuk mengajarkan kepada mereka perkara yang mereka sudah ketahui dan sudah diajarkan sebelumnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Maksudnya, Muhammad itu sesekali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini merupakan dalil untuk menegaskan bahawasanya junjungan mulia kita, iaitu Nabi Muhammad SAW merupakan penutup segala Nabi atau disebut sebagai Khatimul Anbiya. Tidak ada lagi dan diutuskan selepas baginda Rasulullah SAW. Kesimpulannya, dengan mempelajari ilmu akidah, seseorang itu dapat membuka wawasan bagi setiap umat Islam untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan. Tauhid pula merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu akidah. Seperti yang sedia maklum, arti tauhid yang sesungguhnya ialah salah satu ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid merupakan tercermin dalam kesaksian lafaz dua kalimah syahadah, iaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan syariat yang diterima oleh Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi insan yang bertakwa, yang bermula kehidupannya dengan tauhid, hidup dalam keadaan aman dan damai. Tauhid menghiasi diri sendiri sebagai sumber kekuatan. Ringkasan tauhid ini selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kitab Syarah Matan Jauharah Tauhid ini
membahaskan tentang ma'rifatullah. Jika diikutkan bahawa ilmu tentang ma'rifatullah ini lebih besar dari sinaran cahaya matahari, kerana sinaran cahaya matahari hanya bersinar pada waktu pagi dan petang, manakala ma'rifatullah ini sentiasa bersinar tidak kira masa. Jadi, jelaslah bahawa tauhid ini adalah salah satu komponen yang terdapat dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ia merupakan salah satu jalan untuk berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.